الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من الهادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس أجمعين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di satu majlis yang didoa oleh para malaikat, iaitu dipanggil majalisul ilm ataupun majalisul zikr, iaitu majlis ilmu ataupun majlis zikir, majlis memperingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini Amma ni isi tepat Datuk Nik Muhammad Amal Timbalan Menteri Besar minta Amma isi pagi ni, yang mana Amma telah maklum sekarang ni masih mengaji lagi di negara Yaman, di Hadramaut. Sekarang ni tahun yang kelima Amma duduk di Yaman. Amma balik baru ni kerana ikut guru Amma Habib Umar, dia mari ke Malaysia pada baru-baru ni. Hari ni hari Jumaat. Kalau tempat Amba Yaman hari Jumaat ni dipanggil hari raya, kerana di Hadramaut adalah satu tempat bumi penuh dengan aulia, penuh dengan para salihin. Di antara amalan di Yaman hari Jumaat ni, pagi ni dia ziaratul kubur, ziarah kubur. Tempat kita Kelantan ni alhamdulillah ajak rakyat Kelantan hari Jumaat mari mengaji. Mengaji pula tidak di masjid, mengaji atas jalan raya. Ini satu benda yang besar, nikmat yang diberi oleh Allah pada kita negeri Kelantan. Baik di Yaman pagi Jumaat ni ziarah kubur ataupun tempat kita sini mengaji hari Jumaat, semua kedua-dua benda ni membawa pada akhirat. Mengaji pun akhirat, ziarah kubur pun akhirat. Kerana kedua-dua benda ni diajar oleh Allah dalam Quran. Diajar, disebut oleh Nabi kita sendiri Muhammad SAW. Sebagaimana hadis kita didengar semua dah. Nabi sebut dalam satu hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Hendaklah kamu ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu pada akhirat. Kalau kita tak pergi kubur, tak ingat akhirat. Kalau kita duduk rumah, kau lagi tak ingat ke akhirat. Kerana bila duduk rumah macam-macam benda. Anak lah, isteri lah, televisyen depan kita, berbagai-bagai benda. Yang semua benda keliling kita tu semuanya dunia, yang menyebabkan kita lupa pada akhirat. Di antara sebab orang tu nak suruh ingat akhirat, Nabi kata sebabnya ialah
Salah satunya mu kena ziarah kubur. Karena ziarah kubur ni bukan bid'ah. Ziarah kubur ni adalah di antara amalan sunnah yang dibuat oleh baginda Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari Jumaat. Hari Jumaat di antara benda yang sunat ialah kita ziarah kubur. Terutama sekali kubur dua ibu bapa kita yang telah mati. Karena Nabi sebut zurul kubur. Ziarahlah kamu kubur. Kenapa? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena mengingatkan kamu pada akhirat. Bila kita pergi kubur secara automatik, bila kita tengok kubur mak kita, kubur cik kita, kubur orang lain pun, Allah Ta'ala capuk dalam hati kita bahawasanya orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Sikit lagi siapa giliran aku. Itu makna ingat akhirat. Kalau kita duduk rumah tak ingat sebab kita tak ada benda yang boleh membawa pada akhirat. Karena bila kita duduk rumah banyak kita lupa. Apatah lagi duduk luar kau lagi lupa. Maka ubat nak baiki hati hok lupa ke akhirat ni diminta oleh Islam, oleh Nabi kita sendiri Muhammad SAW. Seminggu kau sekali, sebulan kau sekali, 2-3 minggu kau sekali, kena ada kita ni ziarah kubur. Allah sendiri sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Antara penyakit yang ada dalam hati manusia ni adalah sifat nak megah, nak banyak. Ni penyakit. Penyakit nak banyak, penyakit nak bila banyak pula megah. Akulah hok banyak sekali, kapo ni aku hok kaya sekali, kapo ni aku hebat sekali. Hok sifat-sifat hok banyak lagu ni Allah sebut. Cara nak sembuhnya, cara ubatnya hatta zurtumul maqabir, mukna gi ziarah kubur. Bila ziarah kubur tak ada dah perasaan nak banyak. Tak ada perasaan nak buat rumah besar lagi. Tak ada perasaan nak banyak lagi. Kenapa? Karena kita tahu kita ni akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni ubat yang diajar oleh Allah, cara untuk mengubati penyakit yang bila kita nak megah, berasa nak banyak, berasa nak banyak. Jadi ubat yang diajar oleh Allah ialah hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Ini benda. Ziarah kubur tak nanti lama, sekejap ya. Kita pergi beri salam. Ni sunnah Nabi ajar, bila pergi kubur beri salam. Hatta kita tak pergi kubur sekalipun, lalu ya ke kubur, sunat beri salam walaupun di atas kereta. Kita lalu dengan motor dengan kereta, ada kubur tepi, kita beri salam. Ahli kubur. Imam Hanbali sebut, barang siapa yang lalu ke kubur, dia baca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali atau 11 kali, lalu dia sedekah qul huwallah tadi semua ahli kubur, disebut hadis riwayat oleh Imam Hanbali dalam kitab dia Musnad, maka Allah Ta'ala akan tulis pahala sebanyak mana orang yang mati situ, semua boleh pahala ke dia berlaku. Kalau orang kubur tu 10,000 orang mati, 10,000 pahala Tuhan tulis kepada orang yang lalu ke kubur, beri salam, baca Fatihah, baca qul Allah ataupun baca daripada ayat-ayat yang lain. Ini kelebihan. Ni kadang-kadang kita lalu ke kubur wadah ya. Sebab apa? Sebab kita tak ada ubat untuk ingat ke akhirat. Sebab kita duk main dunia ya. Duk main pejabat, duk main dalam rumah, duk main gitu gini, tak ada perasaan untuk pergi ke akhirat. Sedangkan kita hidup sehari-hari ni kau dekat dengan akhirat. Bukan kau jauh. Kalau tahun lepas kita umur 30, tahun ni 31. Kalau tahun baru ni umur 60, lah ni 61. Kalau tahun lepas 70, ni 71. Setiap hari, setiap masa bergerak dekat dengan akhirat, iaitu lubang kubur kita akan tempuh bila-bila masa. Malam ni ke, petang ni ke, tak tahu bila. Maka sebab itulah ubat salah satu Nabi ajar untuk ingat akhirat ialah mu sendiri masa hidup ni ziarah kubur. Ada setengah orang setahun sekali dia tak pernah pergi kubur ibu bapa dia. Setahun pun tak pernah pergi. Ini kecelakaan yang sangat besar. Nabi ajar kalau boleh seminggu sekali pergi kubur hari Jumaat. Kalau tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali paling kurang. Ni setahun sekali tak pergi. Oh, berat benar. Biar ada masa kita ni ziarah kubur.
Apa tujuan? Nabi kata fa innaha tuzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu pada akhirat. Zakkara yuzakkiru, mengingatkan kamu kepada akhirat. Allahu Rabbi. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita hidup atas dunia ni masa bergerak sama. Daripada muda ke tua, daripada sejak ke sejak, daripada seminit ke seminit, pada saat ke saat. Akhir sekali kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kita mari daripada Allah, akan balik pada Allah. Sebab itulah ulama sebut, oleh kerana dunia akhir zaman ni macam-macam fitnah, macam-macam benda yang berlaku, maka para ulama menghimpun di antara amalan yang sepatut kita kena buat hidup hari-hari ni 3 perkara. Kita hidup hari-hari ni kena buat 3 perkara ni, paling kurang tak apa dah 3 perkara. Berapa dia 3 perkara? Yang pertama ulama beritahu, fa'aksiru istighfaru ilallah, maka hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Ni amalan kena buat tiap-tiap hari. Kerana Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis, wallahi la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih kulla yaum 100 marrah wa fi riwayah 70 marrah. Demi Allah, Nabi sebut, ni Nabi ni tak ada dosa, tak ada salah, maksum. Walaupun dia Nabi, dia kata guna, wallahi demi Allah, la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, kata Nabi, minta ampun lagi pada Allah walaupun aku tak ada dosa. Berapa banyak? Kulla yaum 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Tiap-tiap hari Nabi kata aku istighfar kepada Allah sampai 70 kali. Setengah riwayat kata 100 kali. Kita 3 kali lepas maya pun malas nak sebut. Sudah beri salam lagi kelik lalu. Nak pergi ke mana? Kadang-kadang tak ada berdoa lagi kelik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bum 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 bum, bunyi dah start motor lagi kelik. La ilaha illallah. Terutama hari Jumaat, amal perhati lagu tu berlaku. Tak ada istighfar lagi, tak ada doa lagi tu iman, lagi kelik dah. Allahu Rabbi. Tengok ni Nabi ni, walaupun dia tak ada dosa, tak ada salah, dia maksum, tetapi dia kata wallahi demi Allah, la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih kulla yaum 100 marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain kata 70 marrah, 70 kali. Maknanya kalau Nabi istighfar 10 kali pun tak apa, pasal dia tak ada dosa. Kalau istighfar 100 kau banyak. Tapi kita ni, hak lain pada Nabi ni, Allahu Rabbi, banyaknya dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan. Maka perlu lagi lebih daripada tu, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Tiap-tiap hari hendaklah kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Istighfar ni banyak. Astaghfirullahalazim pun istighfar dah, tu paling kurang. Ataupun hak lain, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh juga. Ataupun tambah hak lain lagi, taubatan 'abdil zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura, boleh berlaku. Kalau tempat amal Yaman, di Hadramaut, di Darul Mustafa tempat Habib Umar baik, di Rubak Tarim tempat Habib Salim, ataupun di sekeliling Hadramaut kebanyakan masjid, dia baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 20 kali sebelum daripada semaya subuh tiap-tiap hari. Di antara amalan zikir yang dibawa di Yaman ialah kita minta ampun kepada semua orang beriman atas dunia ni, baik kalangan perempuan, baik kalangan laki-laki, sebanyak 20 kali sebelum daripada sembahyang subuh ni tiap-tiap hari buat.
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku minta maafun dosaku dan ampun semua dosa orang hok beriman denganmu atas dunia ni selama mana, baik kalangan hok laki-laki ataupun perempuan. Selama mana orang hok beriman denganmu, hok beriman dengan nabimu, hok beriman dengan akhirat, beriman dengan rukun iman, aku minta semua tu maafun berlaku dosa ya Allah. Ini satu amalan yang dibuat di Hadramaut di Yaman. Maka kadang-kadang tempat kita ni tak bawa hak tu, kita bawa lain supaya asalkan kita, yang pentingnya pokoknya kita istighfar pada Allah. Tiap-tiap masjid tu imam sebut lepas sembahyang, Astaghfirullahalazim. Nabi sebut siapa dia lepas beri salam, dia tak bergerak lagi kaki dia hok supaya tahiyat akhir tu. Ni kadang-kadang kita ni sudah sembahyang bergerak lalu, tak ada berapa-berapa gerak dah. Sudah yang wisalat, kalau boleh nak duk berlunjur selalu. Jangan. Kalau boleh berhenti dulu sebentar. Kerana kita dalam sembahyang ni ada dua duduk. Yang pertama dia panggil duduk iftirash, yang kedua dia panggil duduk tawarruk. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab lain kita tak tahu cara lagi. Duduk dalam sembahyang ni ada dua tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal dalam fiqh mazhab kita Imam Syafi'i, sunat orang tu duduk iftirash. Berapa dia duduk iftirash ni? Yakni tapak kaki kita hok kiri duduk bawah punggung. Tapak kaki kanan ni kita berdiri. Duduk begitu. Itu dia panggil duduk iftirash. Duduk tahiyat awal sunat duduk iftirash ataupun duduk dua antara dua sujud. Adapun huksa lagi akhir sekali duduk tahiyat akhir sebelum beri salam. Dalam fiqh kita Imam Syafi'i, afdal kita duduk tawarruk. Tawarruk ni makna kaki kita hok kiri ni kita selit bawah putih balik kanan. Gitu. Punggung ni papai punggung jatuh bawah, duduk atas latar. Itu dia panggil duduk tawarruk. Jadi Nabi ajar pada kita, bila mu beri salam sembahyang, jangan bergerak lagi. Kalau mu duduk lagu tu masa tahiyat, duduk lagu tu dulu. Sehinggalah kamu sebut dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa dia yang sebut istighfar 3 kali tiap-tiap lepas sembahyang, dia tak bergerak lagi kaki dia macam dia duduk tahiyat akhir, Nabi sebut Tuhan ampun dosanya, gugur dosanya seumpama daun gugur daripada pokok. Kita pernah tengok kan pokok? Tak, bila mari angin jatuh habis. Daun hok buruk ke, hok hijau ke? Tak, biru tak ada, hijau. Hok koko ke? Tak. Bila mari angin dia jatuh. Maka dosamu ni Nabi kata kalau mu istighfar 3 kali tadi, dosamu akan jatuh sebagaimana mu tengok daun mu jatuh daripada pokok. Jatuh bubak dosa. Allahu Rabbi. Tapi syarat jangan bergerak lagi kaki macam duduk tahiyat akhir. Ditambah pula dalam hadis yang lain 2 sembahyang. Ni kena perhati molek amal raya. 2 sembahyang yang tidak serupa sembahyang lain, iaitu sembahyang maghrib, sembahyang subuh. 2 ni tambah. Adapun sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya, 3 sembahyang ni tak ada hadis sebut mu tak boleh bergerak lagi kaki sehingga mu sebut dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Tak ada hadis. Cuma hadis sebutnya 2 sembahyang ni. Sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Lepas beri salam sembahyang maghrib, lepas beri salam sembahyang subuh, jangan bergerak lagi kaki kita ni sehingga kita baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca barulah boleh bergerak. Ni sudah beri salam nak berlunjur lalu dah. Banyak orang kita lagu tu tak boleh nak lepas sembahyang tu duduk sebentar dia tak boleh. Kita sebentar 2 waktu ni sembahyang maghrib, sembahyang subuh ni hadis sebut 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
ataupun wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali sebut 10 dosa Allah Taala ampun. 10 kali 100. 100 dosa Allah ampun, 100 Allah beri kebajikan, 100 Allah angkat darjat dalam syurga. Bila kita baca 10 kali dengan kaki tak bergerak lagi lepas beri salam semaya. Bermula hari ni kena beramal lalu. Boleh tak? Ni sudah beri salam buru berah. Nak klik dah. Sebab apa yang jadi gitu? Kerana bila kita nak semaya disebut dalam hadis, syaitan ni bila punya gambar dia lari. Disebut dalam riwayat sehingga syaitan ni terberak dalam kain lari. Takut dengar suara gambar. Tapi bila habis bab mari pula. Mari pula. Habis bab mari pula. Lepas tu bila qomat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari pula syaitan. Lepas habis qomat mari pula. Ni dalam hadis sebut ni. Dalam utusan Malaysia tak ada. Dia oleh pelawak ya. Ni dalam hadis sebut. Buka dalam kitab Muwatta yang diriwayat oleh Imam Malik bin Anas. Syaitan bila punya gambar dia lari. Habis bab mari pula. Tu bila qomat lari pula. Habis qomat mari. Nabi sebut mari ni dia tak lari dah. Dia akan kecekmu sembahyang supaya kamu lupa dalam sembahyang. Tinggal tahiyat awal, tinggal rakaat, tak tahu rakaat 3 ke 4 ke, dia kecek kita supaya sembahyang kita tak pakar. Sebab tu punca ulama kata, punca daripada syaitan kecek kita lah dalam sembahyang tu lah yang menyebabkan kita putus tak duduk lepas sembahyang, cara kena kelik lalu. Sebab punca daripada syaitan dok kecek daripada awal kita sembahyang lagi sampai ke akhir sembahyang. Kadang-kadang sembahyang kita langsung tak ingat pada Allah, kesemuanya ingat pada dunia. Start daripada takbir lagi, Allahu Akbar. Duit hilang hak tahun lepas jumpa cari. Allahu Akbar. Pitih kemarin duduk sini. Yang mari dalam semaya. Padahal kalau duduk saja gini tak ada telitah. Bila akak takbir ya, ingat belaka. Pah kau mereka, pah kau kalau kera, pah macam mana. Padahal kalau duduk semaya tak ada mari. Inilah Nabi kata syaitan dia tak lari. Bila mu nak semaya, dia akan usaha juga, kecek juga supaya semaya kamu langsung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita semaya ni ada kekurangan lah. Nabi minta kita ni istighfar lepas tiap-tiap lepas sembahyang. Jadi amalan yang pertama tiap-tiap hari kita kena buat banyak dalam hidup kita tuan-tuan, istighfar banyak-banyak pada Allah. Cuba ikut ramai-ramai sekali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ani tiap-tiap hari kita banyakkan baca. Bu ilaik pun betul, bu ilaih dengan ha pun ngakah betul belaka kedua-dua. Yang pentingnya memperbanyakkan istighfar pada Allah. Amu nak bawa ada satu cerita 3 orang. Dia pergi jumpa dengan Imam Hasan Basri rahimahullah. 3 orang pergi jumpa dengan dia pada satu hari. Imam Hasan Basri ni antara tabi'in yang paling besar. Tabi'in yang paling besar ada 4 orang. Kalau sahabat paling besar ada 4 juga. Semua tahu belaka. Sayyidina Abu Bakrin, summa Umar, summa Uthman, summa Ali. Sahabat Nabi 124,000 orang ni 4 ni tua besar sekali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sahabat tabi'in pun ada 4 besar. Siapa dia yang besar sekali? Nabi sebut afdalut tabi'in. Yang pertama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni kubur dia di Yaman. Amma masa duduk ngaji mula-mula dulu pun, awal-awal tahun dulu amma pergi ziarah dah kubur dia di Yaman. Di sebelah Zabit. Amma ni duduk ngaji di sebelah Tarim. Jarak nak pergi kena naik bah 12 jam baru sampai. Jauh. Nak pergi ziarah kubur dia ni macam-macam jalan begitu begini. Alhamdulillah hamba boleh pergi ziarah dah dulu sekali kubur Uwais Al-Qarni. Hak Nabi sebut afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang kulit hitam.
Dia tabi'in, hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa dengan Nabi. Tengok Allah Ta'ala buat. Dia ni paling afdal tabi'in, Uwais Al-Qarni. Sehingga Nabi besar pada Sina Umar, Sina Ali bila mau jumpa dengan dia, minta doa dengan dia, meminta ampun dengan dia, nescaya Allah Ta'ala akan ampun dosamu. Sampai begitu muanah besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tabi'in paling besar Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni tiap-tiap hari tuan-tuan dia semaya sunat 1000 rakaat. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari semaya sunat 1000 rakaat. Kita nak semaya hok kabeh fardu pun malah. Nah. Kadang-kadang sah kau hok sunat kabeh fardu, jemaah betul hari. Allahu Rabbi. Dah, rugilah tuan-tuan. Kadang-kadang rumah tepi masjid tu bila daripada muda sampai mati tak mari juga dia. Allah. Tapi bila mati orang pun dia kata, sombong, duduk atas masjid dah pula dah. Masa hidup tak bila panggil, tak akak panggil pada muda pas mati tak bila tak mari. Sayyidina Ali Zainal Abidin ni semaya sunat 1000 rakaat sehari. Dia panggil Zainal Abidin, perhiasan bagi hamba Allah. Kerana dia ni semaya sunat tiap-tiap hari 1000 rakaat. Tiap-tiap hari dia buat. Dia ni adalah cicit kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW melalui Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini afdal tabi'in yang kedua. Yang ketiga, ulama kata tabi'in yang paling afdal yang ketiga namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, kelebihan dia ialah selama 60 tahun sebelum daripada Rabbah masuk waktu semaya, dia telah duduk dalam masjid dah 60 tahun. 60 tahun istiqamah. Pergi masjid belum Rabbah duduk dalam masjid dah. Subhanallah. Kita bel tak ira lagi. Bunyi bel tak ira lagi. Lama lagi kak. Pas ni dia semaya. Tu kita. Sa'id ibn Musayyib 60 tahun istiqamah, pergi masjid, duduk dalam masjid belum siapa dah dia. Selama 60 tahun dia buat. Dan 40 tahun dia istiqamah semaya di sah yang pertama, tidak pernah semaya di sah yang lain. Allahu Rabbi. Sebab tu dia makam tinggi. Nah, kita ni bukan makam, makan banyak. Allahu Rabbi. Nah, Sa'id ibn Musayyib istiqamah semaya di sah yang pertama 40 tahun. Pergi masjid belum berapa? 60 tahun duduk dalam masjid dah. Subhanallah. Kita paling-paling kurang tak boleh buat gitu pun. Dah, gila jemaah 5 waktu, tak boleh 5 waktu, 2 waktu. Gori Isya, we duduk masjid. Ni seminggu sekali ya mari sejid hari Jumaat. Tu pun kadang-kadang mari, kadang-kadang tak. Amba tengoklah ni banyak hari Jumaat, anak-anak tak pergi Jumaat. Terutama di negeri luar, Kuala Lumpur, Selangor. Banyak golongan muda yang akhir balik umur 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun tak ada pergi Jumaat. Gimana? Kita kadang-kadang ibu bapa ni kita pergi Jumaat kita ya, anak kita tak wadak ya. Ingat, kita kena tengok anak kita kata umur 20 tahun. Dah cukup dah akhir balik dah. Kena pergi Jumaat wajib. Kalau tak pergi sembahyang Zuhur tak apa, tidak wajib. Kalau tak pergi sembahyang Asar masjid tak apa, tidak wajib. Fardu kifayah. Tapi Jumaat fardu ain. Disebut dalam hadis, man tarakal Jum'ah salasa marrah ghaira uzrin kataballahu munafiqan la yamhu abada ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dengan tanpa uzur dalam syarak, Allah suruh malaikat tu tulis dalam buku dia, kataballahu lahu munafiqa, cok munafik la yamhu abada ila yaumil qiyamah, tidak akan disapu cok itu sampai hari kiamat. Duk munafik situlah. Kalau tak hari Jumaat jangan tebal main. Sebab Jumaat ni wajib bukan sunat. Berapa ramai kita tengok orang kerja hospital, hok sihat dak mari Jumaat. Hok kerja kerajaan dak mari Jumaat.
Kita Kelantan tak apalah cuti hari Jumaat. Bila-bila cuti pun ada juga tak hari Jumaat. Tu dia punya pasal lah. Sebab itulah Jumaat ni wajib. Fardu ain. Hok semaya lain pada Jumaat, fardu kifayah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kalau ada semasjid mungkin tu tiap-tiap 5 waktu 3 orang 4 orang mari semaya Jumaat, selamat seperti kapur tu daripada berdosa. Tapi kalau 5 waktu tu tak hidup belaka, maka semua kapur tu berdosa. Sebab dia panggil fardu kifayah. Ni kena faham. Jumaat wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ramanya orang tak mari Jumaat, tuan-tuan. Duk kerja, duk amal dunia, lupa pada Jumaat. Ingat, orang tak mari Jumaat ditulis oleh malaikat munafik, la yamhu abada ila yaumil qiyamah, disebut dalam hadis. Malaikat tak sapu dah hak dia tulis tu sampailah hari kiamat. Allahu Rabbi. Maka sebab itulah kita ni banyaknya dosa tiap-tiap hari, maka perlu minta ampun pada Allah banyak-banyak. Yang tiga, yang keempatnya tabi'in yang paling besar, Imam Hasan Basri rahimahullah. Ni 4 orang tabi'in paling besar. Pada satu hari 3 orang pergi jumpa dengan Imam Hasan Basri. 3 orang ni masalah tak serupa belaka. Orang mula-mula dia pergi, dia kata guna, "Hei Imam, amba ni bini lama dah tapi anak tak boleh. Nak buat lagu mana?" Amba tak bini lagi. Seorang pergi jumpa Imam Hasan Basri, dia kata, "Amba ni tok guru, nikah lama dah, 20 tahun, 30 tahun tapi anak tak boleh. Nak buat lagu mana?" Jawab Imam Hasan Basri, "Banyakkah kamu istighfar pada Allah tiap-tiap hari? Mu banyak istighfar, insya-Allah mu boleh anak." Balik orang ni. Mari pula orang lama 2. Soalan lain pula tapi jawapan sama. Ni pelik ni. Mari orang lama 2 jumpa dia. "Wahai Imam, amba ada masalah pula ni." Masalah berapa? "Kapur amba ni lama dah kemarau tak hujan. Lagu mana nak suruh turun hujan? Setengah tahun dah. Setahun tak turun hujan kemarau. Lagu mana nak buat?" Jawab Imam Hasan Basri, "Pun juga kamu banyakkan istighfar pada Allah." Ni perhati molek cerita ni. Tadi orang mula-mula masalah lain. Jawab tolong. Hak nombor 2 ni masalah lain juga tapi jawapan lah serupa hal ke mana. Lepas ni hamba jawab dengan molek. Lepas balik orang nombor 2, mari pula orang nombor 3. Mari orang nombor 3 dia kata, "Hei Imam, amba ni ada kebun luah. Tanam meh banyak. Tapi kebun amba nak mampu dah. Nak buat lagu mana nak suruh hidup? Amba nanek luah lah. Jagung ke pisang ke apa. Tapi tanam meh amba ni nak mampu dah. Nak buat lagu mana nak suruh hidup?" Jawab Imam Hasan Basri, "Pun juga kamu kena banyak istighfar pada Allah." Pelik ni. Masalah lain, jawab tolong. Soalan lain, jawab lain. Lagu mana? Seorang anak murid dia bangun. Anak murid Imam Hasan Basri bangun, tanya dia, "Tok guru, kamu nak tanya kan? Amba perhati 3 orang hok mari tadi soalan lain-lain. Masalah lain belaka. Bapa ya tok guru jawab hok dulu." Amba ulang sekali lagi. Orang mula-mula masalah dia bini lama dah tak boleh anak. Nak buat lagu mana? Imam Hasan Basri kata banyakkan istighfar pada Allah. Orang nombor 2 pergi jumpa, "Kapur amba ni lama dah tak turun hujan. Nak buat lagu mana nak suruh turun hujan?" Jawab Imam Hasan Basri, "Mu juga kena banyakkan istighfar pada Allah." Gi orang nombor 3, "Wahai Imam, amba ni kebun luah tapi nak mampu belaka dah. Nak buat lagu mana kebun amba nak suruh hidup?" Jawab Imam Hasan Basri, "Mu juga kena banyak istighfar pada Allah." Bapa yang masalah lain, jawab tolong tu bapa. Ni, anak murid dia tanya. Anak murid Imam Hasan Basri kata, "Hei tok guru, sepatutnya soalan lain, jawapan lain lah. Bapa soalan lain, jawapan tolong." Dengar molek jawapan hebat tak hebat daripada Imam Hasan Basri. Dia kata, "Mu tak perhati ke Quran? Allah Ta'ala rakyat dalam Quran." Ni, tuan-tuan klik rumah tengok Quran. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Klik rumah tengok. Jangan buka utusan Malaysia, tak ada pelawak hangit. Klik buka Quran tengok.
Kalau harakah boleh kira. Klik buka surah Nuh ayat 10, 11, 12. Imam Hasan Basri kata, "Mu tengok ni, Quran ni. Allah Taala kaya, gapo dia? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Klik rumah tengok Quran. Mu tak perhatikan ayat Quran ni? Imam Hasan Basri kaya, Allah Ta'ala perintah lagu mana? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Anaklah kamu banyakkan istighfar pada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah suruh istighfar banyak. Jadi aku jawab suruh istighfar, tak salah dah lah. Jawapan aku sumpah Quran aja. Tengok. Maknanya kita diminta tiap-tiap hari banyakkan istighfar pada Allah. Mana jawapannya? Ni ayat seterusnya jawapan pada 3 soalan tadi. 3 masalah orang tadi, semua jawapan Tuhan ajar sini. Orang hok tak boleh anak, orang hok kapung tak turun hujan, orang hok kebun dia nak mampu. Ni Tuhan jawab, yursilis samaa 'alaikum midrara. So jawapan. Perhati molek. Jawapan yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. 2 jawapan. Jawapan yang ketiga, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketiga-tiga jawapan yang Allah sebut ni semua ada pada 3 soalan orang yang mari tanya Imam Hasan Basri tadi ketiga-tiga masalah. Tengok hebatnya Imam Hasan Basri, ilmu dia. Dia cakap guna Quran, bukan guna otak. Guna Quran Allah Ta'ala suruh. Jadi Allah suruh banyakkan istighfar, aku pun suruh istighfar. Sebab bila mu istighfar banyak, yang pertama Tuhan sendiri kaya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan buat turun hujan mari dengan lebatnya bila kamu banyak istighfar pada Allah. Jadi orang tadi mari jumpa aku, kapo dia lama tak turun hujan, aku suruh istighfar sebab Allah dah ajar bila mu istighfar banyak-banyak hujan akan turun. Tapi kita minta negeri kita tahu ni jangan banjir besar lah, insya-Allah. Sebut ramai-ramai, amin. Minta Tuhan jauhkan bala negeri kita Kelantan. Kalau nak ui pekai pun tak apa, berat sikit. Tak. Doa lah Kelantan, alhamdulillah. Allah Ta'ala nampak mendung, tapi kita minta kalau hujan pun hujan yang rahmat. Sebagaimana Nabi ajar kita, Allahumma ghaisan mughisa, la muhlikan wa la mudammira. Ya Allah, turunlah hujan pada kami, hujan yang beri rahmat, bukan hujan yang beri bala pada kami. Ini doa Nabi ajar. Itu sebab berkat negeri kita, sebab dipimpin oleh para ulama, maka tugas tuan-tuan orang Kelantan wajib kena kekalkan negeri dengan Islam. Boleh tak ni? Jangan duduk kau orang yang tidak Islam. Baik, habis. Jawapan yang kedua Allah Ta'ala ajar pula, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bila mu banyak istighfar pada Allah, hok mu mandu bini mu tak beranak tu, tengok, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan mari rezeki banyak, harta banyak, anak-anak pun akan beranak ramai. Dengan sebab kamu istighfar banyak-banyak pada Allah. Orang tina bila mandu ada satu amalan, amal nak raya. Orang tina kalau mandu insya-Allah beramah ni boleh anak. Tapi hamba sendiri tak bini lagi. Nak raya siapa salah. Pengalaman tak ada. Tapi yang boleh raya tu pasal kita tak raya begitu. Baik. Orang tina mau nak wisak amalan hari ni. Orang tina ramai ni, mok-mok kita. Perhati yang raya. Orang perempuan yang mandu kalau nak suruh beranak baca ayat ni. Berapa dia? Baca Fatihah sebanyak 41 kali dalam waktu subuh, sebelum sembahyang subuh, buat sebanyak 41 hari berturut-turut, insya-Allah dapat anak. Ni satu ilmu ni. Tapi hamba nak rayak siapa salah pasal hamba sendiri tak bini lagi. Begitu. Baca 41 kali Fatihah. Syarat dalam waktu subuh, jangan sembahyang subuh lagi. Kalau buat lepas sembahyang subuh tak jadi.
sebelum sembahyang subuh. Masuk waktu subuh, baca 41 kali bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya 15 minit. Siap ah 41 kali. Tapi syarat buat 41 hari berturut-turut. Tak boleh hari ni buat esok malas lusa pula tak jadilah gitu. Buat 41 hari berturut-turut, insya-Allah dapat anak. Tapi hak besarnya Allah yang Maha Kuasa. Ingat molek. Sebab kadang-kadang orang tino ni umur 80 betul anak beranak tak ada masalah. Allah boleh buat. Kau guna. Yang pentingnya kita istiqamah, beramal. Di samping itu minta doa dengan Allah kerana Allah yang Maha Kuasa. Baik, habis. Amba nak ringkas pasal masa sikap Tok Guru nak mari pula. Habis. Amba ni cak ayat ya. Habis. Yang ketiga, Allah Taala ajar jawapan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hok orang duk mari jumpa mu kebun dia nak mampu tak ada hok tanaman. Bila kamu istighfar banyak-banyak, Allah akan kirim kebun kamu mari air sungai yang mengalir yang menyebabkan kebun kamu akan hidup dengan subur. Dengan sebab faqultu astaghfiru rabbakum, kamu banyakkan istighfar kepada Allah. Tengok ketiga-tiga jawapan yang diberitahu oleh Imam Hasan Basri, kesemua jawapan tu disebut oleh Allah dalam Quran. Ini kehebatan dia. Ini di antara tabi'in yang paling besar, iaitu Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Dia sebut lagu mana? Dia kata laulal ulama, jikalau hidup atas dunia ni tak ada ulama, kanan nasu kal bahaim, nescaya semua manusia akan jadi lembu kubah berlaku. Kerana ada ulama lah manusia selamat hidup atas dunia. Maka sebab itulah hamba nak seru sekali lagi tuan-tuan, khususnya rakyat Kelantan, wajib mempertahankan kerajaan ulama di Kelantan ni, insya-Allah. Boleh kan? Ni jasa kita. Bila kita mempertahankan kerajaan Islam, ni jasa kita boleh buat mengaji, mengajar, ajak panggil rakyat mengaji atas jalan raya. Ya tak buat negeri-negeri lain melainkan negeri Kelantan Darul Naim. Kita doa pada Allah, minta Allah beri selamat negeri kita, minta Allah Taala beri kekal kerajaan Islam sampai bila-bila negeri kita, insya-Allah. Sebut ramai-ramai amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Minta dengan Allah beri negeri kita jauh pada fitnah, jauh daripada bala, jauh daripada banjir. Hok nak mari minta Tuhan buang gelai, minta selamat. Dengan sebab berkatnya ada para ulama yang mewarisi akan sifat-sifat yang ditunjuk oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis itu. Akhir sekali penutupnya, 10 minit lagi. Tiap-tiap hari amalan kita kena buat 3 perkara. Amo baru sebut baru. Iaitu pertama, kita banyakkan istighfar tiap-tiap hari. Amalan yang kedua berapa dia? Ulama kata kita kena buat banyak tiap-tiap hari. Fa'akthirus salata 'ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua, banyakkan selawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke ahli keluarga dia. Tiap-tiap hari kita diminta selawat, terutama hari ni hari Jumaat. Dalam hadis Nabi kata, fa'aksirus salati alayya yaumul jum'ah wa lailatiha. Banyaklah kamu selawat padaku malam Jumaat dan hari Jumaat. Ada hadis riwayat, man shalla alayya 70 marrah fi yaumil jum'ah harramallahu jasaduhu 'alan nar. Siapa dia yang selawat padaku 70 kali tiap-tiap hari Jumaat, diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka bila mati. Dan ada hadis lain riwayat, siapa dia selawat kepadaku 80 kali setiap hari Jumaat lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar sampai waktu maghrib. Masa hak panjang tu dia selawat padaku 80 kali, Allah Taala akan tulis baginya selama 80 tahun dia beribadat padaku. Dalam riwayat yang lain, selawat 80 kali 80 tahun dosa Allah Taala ampun. Sekali selawat ke Nabi hari Jumaat, setahun dosa Allah Taala ampun. Allahu Rabbi. Maka sebab tu kita kena ingatkan mulut kita, banyakkan selawat ke Nabi hari Jumaat. Cuba ikut ramai-ramai sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat, bila kita selawat ke Nabi, jangan kita selawat ke Nabi saja. Kena rakan 3. Pertama selawat ke Nabi, yang kedua ahli keluarga Nabi, yang ketiga sahabat Nabi. Kena rakan lalu ketiga-tiga ni. Sebab ketiga-tiga ni orang yang dijamin oleh Allah sendiri, bersih. Kita ni Allah tak jamin lagi bersih ke tak. Tapi golongan Nabi
golongan sahabat, golongan ahli keluarga Nabi. Allah sendiri sebut dalam Quran. Mereka tu semuanya bersih, suci. Maka sebab itulah Islam mengajar pada kita banyakkan selawat ke Nabi, sehingga Allah sendiri selawat ke Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sendiri, zat yang wajib al-wujud, selawat juga Nabi kita Muhammad SAW. Wa malaikati, semua malaikat yang ada di bumi, hot langit, tak tahu berapa ribu juta malaikat pun, walaupun malaikat tu mulia, dia juga selawat ke Nabi kita Muhammad SAW. Maka hujung ayat tu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, kalau mu yakin mu beriman, maka mu kena ucap juga selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah negeri Yaman Pak Amar mengaji, khususnya Hadramaut, satu negeri yang bercakap tentang mahabbah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita ni nak sambut maulud dah, tak lama ni, bulan maulud 6 hari dah. Maka sebab itulah tiap-tiap hari ulama ajar pada kita banyakkan selawat ke Nabi kita Muhammad SAW. Terutama hari ni hari Jumaat, banyakkan mulut kita duduk atas kereta, duduk di rumah, boleh duduk jual, duduk lipat kain pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sebutlah selawat. Selawat ni banyak, macam-macam selawat. Tapi yang paling mahal sekali ialah selawat supaya dalam sembahyang. Selawat Ibrahimiyah kita panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, sampai habis. Tu selawat yang paling besar sekali. Nak guna selawat lain pun tak apa, asal kau selawat. Jangan duk tak selawat. Selawat lagu mana pun tak apa. Selawat ni makna kita ucap selamat Nabi kita, ucap penghormatan, ta'zim, mengagungkan, membesar Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad ni ahsanan nasi khalqi wa khuluqa, sebaik-baik manusia atas dunia. Bentuk tubuh badannya, bentuk perangannya, tak ada manusia lain lebih baik daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiganya, amalan yang kita kena buat banyak tiap-tiap hari lah. Fa'aksiru sadaqatus sirri, banyakkan sedekah rahsia. Kita lah ni sedekah nak sahur, tunjuk di TV, tulis nak bank Islam 100,000 bui, tabur haji 1 juta bui, orang ni bui banyak ni. Buat gapo ayat kau orang? Kita dengan Allah, sedekah dengan Allah. Baik kita beri coklat sebutir pun, baik kita beri duit RM1 ke, mesti kerana Allah. Nabi kita Muhammad SAW, kalau tak boleh beri sedekah sebutir wah kemar hari, menangis Nabi. Ni sifat Nabi. Kalau tak boleh beri derma, nangis. Isteri tanya, ya Rasulullah, bapa mau menangis? Nabi kata, kerana aku sedih hari ni, tak ada orang miskin, mari minta derma mu aku hari ni. Sampai begitu mu sifat Nabi kita Muhammad SAW, dermawannya Nabi. Kerana bila kita sedekah banyak rahsia sembunyi, nescaya memadamkan kemarahan Allah pada kita. Dengan sebab kita sedekah. Sebab itulah pahala sedekah ni besar, sehingga dijanji oleh Nabi kita, ma naqasa malin min sadaqah bal yazdad, diulang 3 kali dalam hadis. Mustekahlah, nescaya harta kamu tidak akan kurang, bal yazdad, bahkan dia akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk nampak ada 5 ya, ada poket rezeki, ada 4 ya tambah warna ya. Tu kita nampak zahir, bukan tambah atas dunia, tu tambah akhirat. Sebab itulah 3 amalan ni naklah kita memperbanyakkan tiap-tiap hari dalam hidup kita, di samping amalan yang lain seperti baca Quran dan sebagainya. Jadi oleh kerana masa 9.20 dah, hamba rasa sekadar tu, takut tu guru kita nak mari pula. Hamba panca ayat tadilah, hamba ni cak ayat ya. Hamba balik daripada Yaman, baru ni hamba nak pergi pula bulan depan ni. Hamba ada program esok lagi, hamba minta pergi ramai-ramai. Hamba ada kuliah maghrib malam esok di Masjid Pada Romo, Wakaf Baru. Masjid Pada Romo di Wakaf Baru, maghrib malam esok. Minta pakat pergi ramai-ramai, bawa anak bini. Mudah-mudahan majlis kita ilmu di Kelantan ni hidup, insya-Allah. Kita pakat doa supaya tok guru kita ni panjang umur lagi, insya-Allah. Boleh beri ilmu kita lagi rakyat Kelantan, dan insya-Allah doa pada Allah banyak-banyak supaya kita, negeri kita diberi keberkatan oleh Allah dunia akhirat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan tinggal satu pun dosa kami melainkan kamu ampunkan dia. Wala hamman illa farajtah. Wahai Tuhan, jangan tinggal satu pun masalah melainkan kamu selesaikan dia. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jangan tinggal walaupun satu hutang sebelum kami mati melainkan kamu
tunaikan dia. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah jangan tinggal seorang pun orang sakit mereka akan sembuhkan dia. Wala dhalan illa hadaitah, ya Allah jangan sesatkan kami kecuali beri petunjuk hidayah bagi kami. Wala walidan illa sahaltah, ya Allah jangan beri anak pada kami mereka anak yang soleh, anak yang selalu berdoa bagi kami. Wala faqiran wala miskinan illa aghnaitah, ya Allah jangan jadi kami orang miskin, jangan jadi kami orang fakir, melainkan kamu jadi kami orang kaya, kaya dengan harta benda yang halal, kaya dengan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matilah kami semua dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah, jangan kamu matikan kami dalam keadaan yang jahat ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'aana وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا ولحاجاتنا إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah selamatlah kami semua dua bapa kami dunia maupun akhirat nanti. Ya Allah lindungilah kami semua daripada azab api neraka-Mu yang panas ya Allah. Ya Allah berilah negeri kami negeri Kelantan kekal dipimpin oleh para ulama sampai bila-bila ya Allah. Ya Allah berilah negeri kami Kelantan berkat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah jadilah kami semua rakyat Kelantan rakyat yang menjadi contoh untuk dunia-dunia yang lain ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.